والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, seperti biasa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, memuliakan mereka yang menyebut namanya, melaungkan namanya bagi menggetarkan jiwa manusia. Kalau orang yang mendengar laungan Allah atau kalimah Allah itu pun dinyatakan oleh Allah, bergetar jiwa mereka, sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama ini adatu hasri. Kalau dalam grammar bahasa Arab, maknanya tak boleh tidak. Dia mesti ada. Itu Allah sebut innamal mu'minun. Sungguhnya yang betul-betul, kalau dia betul beriman, tak boleh tidak. Idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, akan gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanan mereka dan mereka senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah. Itu orang yang dengar. Apatah lagi mereka yang tugasnya melaungkan kalimah Allah, mengajak manusia untuk mengingati Allah. Maka lebih-lebih lagi darjatnya, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan again and again kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk dapat kita menjawab panggilan para muadzin, dan saja kita jawab dengan sadaqta wa bararta. Apabila kita diingatkan as-salatu khairun minan naum, tapi kita datang untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala pada hari dan ketika kita masih mampu sujud, meletakkan dahi ini, kerana datang masanya di mana saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua akan diletakkan di hadapan imam, yang ketika itu kita tidak lagi mampu untuk sujud kepada Allah. Bahkan kita mengharapkan sebanyak-banyaknya doa dan sebanyak-banyaknya orang yang datang untuk mendirikan solat jenazah buat kita. Khususnya Tuan Imam, mengurusi adik-adik jawatan kuasa Masjid Mujahidin Muslimin Muslimat yang ada dan bunda, kekanda dan adinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa pada bulan baru, itu bulan Rajab tahun 1435 Hijri. Bila disebut Rajab, maka sudah tentu yang mengikuti selepasnya adalah Sya'ban dan kemudian Ramadan Al-Mubarak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati ibadah kita di bulan yang mulia ini, seterusnya Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk sekali lagi kita berada di bulan turunnya Al-Quran, dan di bulan itu insya-Allah kita sekali lagi dikurniakan darjat, pangkat kebesaran, iaitulah Lailatul Qadar. Jadi insya-Allah sementara menanti menghitung hari kedatangan Ramadan dan Lailatul Qadar, kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan mukjizat Al-Quran dalam memberitahu kepada kita perkhabaran-perkhabaran, dan begitu juga bila kita iringi ayat-ayat Al-Quran ini tadi dengan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Muhammad itu datang untuk memberitahu, menjelaskan lagi
apa yang sudah pun dibacakan untuk kita daripada ayat-ayat Al-Quran, yang tidak sepatutnya ada lagi manusia yang mempertikaikan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya insya-Allah kita sambung bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua saya sebut tempoh hari terpecahkan pada dua bahagian perbincangan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dia telah sebutkan siapakah Ya'juj dan Ma'juj dan asal usul perkataan Ya'juj dan Ma'juj itu tadi, sebagaimana yang telah pun dihuraikan oleh para ulama, para ilmuwan, dan kita telah sebutkan hadis yang agak panjang, di mana hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika permusafiran. Artinya tepatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan utlubul ilma, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu menjadi kewajipan ke atas setiap individu muslim. Artinya Nabi tidak menetapkan bahawa menuntut ilmu itu mesti di dalam kelas atau mesti di dalam bilik kuliah. Tapi Nabi menyampaikan ilmu yang sangat berguna berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj ketika permusafiran, ketika menaiki unta. Dan Nabi menyampaikan itu sebagaimana kita baca dalam hadis 40, apabila Nabi membawa Abdullah bin Abbas di belakangnya mengendarai kenderaan untanya, dan Nabi di situ menyampaikan pesanan kepada Abdullah bin Abbas, dan ilmu itulah yang kemudiannya kita warisi sehingga hari ini, termasuk apa yang compiled by Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam salah satu daripada hadis 40. Artinya rebutlah, grab the opportunity di mana juga kita berada untuk kita membincangkan ilmu yang merupakan tuntutan untuk kita. Jadi dalam hadis yang agak panjang itu tadi, Nabi menerangkan betapa ramainya jumlah manusia yang akan dihumbankan ke dalam neraka, dan kemudian Nabi menerangkan lagi daripada kalangan yang ramai itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini salah satu daripada pembuktian bahawa Ya'juj dan Ma'juj itu bukan makhluk asing. Dia bukan UFO, tapi dia manusia, kalangan manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bezanya mereka ini makhluk rosa. Kerana orang-orang seperti Benjamin Netanyahu dan orang-orang yang seangkatan dengannya, sebutlah nama Ehud Barak atau Ariel Sharon atau sesiapa juga, walaupun mereka ini we can prove mereka bukan Ya'juj dan Ma'juj, akan tetapi sikap mereka, perangai mereka, sehingga orang menyatakan jahatnya kumpulan Zionis ini tadi, kumpulan Illuminati, Freemason yang menguasai dunia, yang saya tak katalah, saya tak berani nak kata 100% daripada pemimpin dunia mereka tunduk kepada Freemason dan Illuminati. Tetapi perancangan protokol of Zion itu tadi seolah-olah menunjukkan mereka ini memang makhluk prosa. But again and again, kita hendaklah menyatakan bahawa Benjamin Netanyahu dan yang seangkatan dengannya bukanlah Ya'juj dan Ma'juj. Nama Ya'juj dan Ma'juj dibentengi oleh Iskandar Dzulqarnain, yang kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya untuk kita. Bincangan seterusnya kita ambil sifatu khalqih, sifat fizikal mereka. Kita telah sebutkan sedikit sebanyak hadisnya, cuma kita sebutkan di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan
Al-Imam At-Tabarani, yang kemudiannya menghukumkan bahawa perawi-perawi, penyampai-penyampai dalam hadis berkenaan dengan fizikal Ya'juj dan Ma'juj ini tadi adalah merupakan disebut sini warijalu marijalus sahih, maknanya penyampai-penyampainya merupakan para perawi yang diperakui kesahihannya. Maknanya bila disebut di sini tidak boleh dipertikaikan. Baik. Hadis ini daripada Khalid ibn Abdullah ibn Harmalah an khalatihi, iaitu daripada ibu saudara. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dan dalam khutbahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innakum taquluna la 'adl wa innakum lan tazalu tuqatiluna hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi secara jelas Nabi menyebutkan perkataan Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya kalian semua menyatakan sekarang dah aman. Mungkin most probably waktu itu sudah pembukaan kota Mekah, Yahudi sudah tunduk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Seolah-olahnya para sahabat merasakan okey, they were in a comfort zone. Tapi Nabi kata, wa innakum lan tazalu tuqatilu. Jihad, para mujahidin ni senantiasa berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Jihad tidak boleh dikesampingkan. There's no such thing kata oh okay we stop. Atau kalau tidak nanti orang labelkan kita menjadi militan. Benar atau tidak, label militan itu tadi adalah bergantung kepada persepsi. Kerana again and again jihad yang disebutkan, kalimah jihad dalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disalah tafsirkan hanya untuk kepentingan peribadi mana-mana pihak. Jadi Nabi sebut di sini perjuangan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala ni berkelangsungan sehinggalah datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Macam mana keadaan Ya'juj dan Ma'juj ni fizikalnya, kata Nabi, uradul wujuh, mereka ni mukanya bulat, lebar muka mereka, sugharul uyun, dan mata mereka tu kecil, sepet, sahbus syuruf, iaitu warna rambut mereka itu hitam, cuma diselangi dengan kemerah-merahan. Wa min kulli hadabin yansib, iaitu daripada setiap tempat yang tinggi mereka itu datang berduyun-duyun. Ka'anna wujuhahum al-majan al-matraqah, kerana wajah orang Arab itu waktu itu macam kita lah, kita tengok kalau kita tengok rupa macam kita tengok, nak kata macam mana, rupa orang Afrika macam sama. Somalian, ini Ethiopian, yang ini Nigerian, yang ini kita tak boleh beza. Tapi sama-sama mereka, they know, oh yang ini Nigerian, yang ini sama-sama mereka. Begitu juga kalau kita biasa duduk di kalangan bangsa Arab, dia tengok wajah tu dia boleh teka, ini Yaman, yang ini Syria. Ini cakap betul ni. Oh yang ini daripada daripada Palestin. Oh yang ini Iraq. Itu belum lagi dia bercakap lagi. Kalau dah bercakap tahu ini Egyptian, slang dia lain. Jadi Nabi sebut berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj ni, Nabi kata pattern mereka tu, wajah mereka tu seperti gambar ni lah. Ni gambar perisai yang bulat dan cembung begitu. Kemudian datanglah penafsiran, oh kalau gitu orang Cina ni lah apa nak sebut Ya'juj dan Ma'juj. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesian orang Cina. Kita ada saudara-saudari muslimin muslimat, dulu ada problem di Urumqi. Kita ada 30 juta umat Islam di China, melebihi jumlah umat Islam yang ada di negara kita. So we simply say oh China ni
marah orang Cina, kan? Jadi begitu. Jadi Nabi SAW menjelaskan ini dengan tujuan agar jelas apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, bukan untuk menghukum mana-mana bangsa dan kemudian melabelkan mereka sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Baik, soalan yang kedua yang kita lihat di sini, bagaimana mereka meruntuhkan benteng yang dibina oleh Zulkarnain dah ribuan tahun ni. Baik, taqaddama anna Ya'juj wa Ma'juj qabilatan kana lahum anwa'un min al-fasad. Telah disebutkan dalam muqaddimah dulu bahawa Ya'juj dan Ma'juj ni dua kabilah yang memang melakukan kerosakan, manusia perosak di atas muka bumi. Hatta bana Zulkarnain sad, sehinggalah Zulkarnain membina benteng. Selepas benteng dibina, adakah mereka mati? Mereka tidak mati. Mereka semakin ramai, nasab keturunan mereka, jumlah mereka. Cuma mereka dengan benteng itu tadi tak dapat mereka keluar dan berkumpul di satu tempat. So kalau begitu, mana tempat itu? Mana satelit Inmarsat? Tak dapat ke detect ni tadi? Jadi kita lihat macam mana mereka meruntuhkan ni. Guna apa? Guna C4 ke? Atau guna apa yang sampai runtuh ni tadi? Akhirnya benteng yang dibina oleh Zulkarnain. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini takut terlupa nanti, disebutkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Yang kemudiannya Imam Al-Hakim menyebutkan sahihun ala syartis syaikhain wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi bersetuju bahawa hadis ini sahih dengan persyaratan daripada dua orang syekh, iaitulah Al-Bukhari dan Muslim. Baik, bahawa Nabi SAW bersabda berkenaan dengan sad, berkenaan dengan benteng yang dibina oleh Zulkarnain. Summa yahfarunahu kulla yawmin, dan kata Nabi, senantiasa mereka itu mengorek setiap hari, sehinggalah idza kadu yukhriqunahu, sehinggalah mereka seolah-olahnya hampir sampai untuk dapat mengorek. Mereka tak ada teknologi ke? Tak ada ke alat yang boleh meruntuhkan, mengorek itu? Jadi kata Nabi, sehingga sampai mereka hampir nak dapat menebuk lubang lah. Qala alladhi alaihim, ada yang mengarahkan di kalangan mereka, irji'u fasatukhriqunahu ghadan. Jom kita balik, kata orang yang mengarahkan ni tadi. Esok kita akan korek, dan esok kita akan dapat tebuk lubang dan kemudian keluar, runtuhkan benteng. Fayu'iduhu Allahu ka'ashaddi ma kan. Maka bila mereka balik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah-tanah yang mereka korek itu tadi, dia balik semula seperti keadaan asalnya. Patutnya bila ada projek, tanah dah ditolak apa semua, adalah kesan dia. Macam orang tebang balak, katakan pembalakan haram contoh ni. Bila ada pembalakan haram, itulah ada nampak kesan dia. Tapi Nabi SAW menyebutkan bahawa Allah menunjukkan tanda kekuasaan. Sebab itu bila kita melihat tanda kekuasaan Allah, apa yang kita sebutkan, Masya Allah, dan kita beristighfar atas keterlanjuran kita. Mungkin kita lalai alpa daripada observe, daripada melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kembalikan semula seperti keadaan asal dia. Ka'ashaddi fayu'iduhu Allah ka'ashaddi ma kana hatta idza balagha muddatuhum wa arada Allah an yab'athahum 'ala an-nas. Begitulah setiap hari yang mereka buat. Mereka tak ada kerja lain, tak ada projek,
Yang lainnya nak buat, tapi Nabi gambarkan itu kerana mereka ni manusia perosak, makhluk perosak. Kerja dia macam mana dia fikir nak untungkan. Sampailah ketika yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, macam biasa mereka korek. Cuma pada hari itu, on that day, orang yang membuat arahan ni tadi, dia kata begini, irji'u fasatukhriqunahu ghadan insyaallah. Dia sebut perkataan insyaallah. Kalau kita lihat kisah Nabi Sulaiman yang masyhur itu tadi, Nabi Sulaiman diriwayatkan dalam hadis tadi, dalam Sahih Al-Bukhari ada sebut Nabi Sulaiman dia tawaf pada 99 orang wanita dan dia berazam untuk lahir daripada 99 orang wanita ni tadi semuanya mujahidin. Tapi diriwayatkan di situ bagaimana Nabi menyebut, Nabi Sulaiman tidak menyebut insya-Allah. Baik. Jadi dalam riwayat ini Nabi sebut on that day, orang yang mengarahkan ini tadi dia sebut insya-Allah. Nanti ada sedikit huraian. Kita habiskan dulu hadisnya. Kemudian wastasna, kata Nabi. Maknanya wastasna ni dia menyebut insya-Allah. Qala fayarji'u. Jadi kata Nabi mereka pun balik. Fayajidunahu kahayatihi hina taraku. This time esoknya bila mereka datang, ada kesan yang dikorek tadi. Maknanya tak mereka pun pelik. Selalunya korek penat-penat, jadi balik macam tu. Kekal balik macam keadaan sebelum mereka korek. Tapi ini kesan ada, tak berubah sebagaimana yang mereka tinggalkan kemarin. Fayukhriqunahu fayakhrujuna 'alan nas. On that day, bila mereka datang semula itu, mereka berjaya mengorek lubang. Dan di situ akhirnya mereka dapat meruntuhkan benteng Dzulqarnain. Maka keluarlah mereka pada manusia, fayastaquna al-mi'a, maka mereka itu minum air sebanyak-banyaknya. Nanti akan disebutkan another hadis yang Nabi sebutkan, hadis air mana yang kering, empangan sini ke yang kering airnya diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj, atau mana? Wa yafirun nas minhum fayarmuna bisihamihim fis sama' fatarji'u mukhdabatan bid-dima. Maksudnya mereka itu mengejar manusia yang ada di muka bumi ini dan membunuh mereka, melakukan kerosakan, buat apa saja jenis kerosakan, dan mereka itu ada senjata, dan senjata mereka itu ialah anak panah. Yang mana akhirnya kerana mereka merasakan mereka berjaya membuli manusia yang ada atas muka bumi, kata mereka, sekarang kita musnahkan orang yang di atas pula, yang di langit. Maka mereka, kata Nabi SAW, mereka memanah ke atas. Bila mereka memanah ke atas, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan panah mereka itu bukan jatuh saja-saja, tapi jatuh dengan jatuhnya anak panah itu biddima, dengan darah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran kepada Ya'juj dan Ma'juj. Adakah mereka mati dengan anak panah itu tadi? Jawapannya tidak. Baik, di sini ada beberapa huraian dari segi hadis yang pertama. Yang pertama ni, annallaha mana'ahum an yuwassilul hafra lailan wa nahara walau fa'alu rubbama kharraqu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menegah mereka daripada berjaya mengorek dan memusnahkan tembok itu tadi. Atau kalau tidak, sudah lama mereka dapat keluar. Yang kedua, man'ahum an yuhafilu ruqa 'ala as-saddi bisullamin aw al. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegah mereka atau tidak memberikan kepandaian pada mereka untuk mencipta tangga. Sebab bila disebut tembok ni boleh dipanjat dengan menggunakan alat tangga, tapi ulasan di sini disebut Allah Subhanahu wa taala yang menghalang mereka daripada berfikir, memiliki kepandaian untuk ada peralatan itu. Falam yulhimhum dzalika wala 'allamahum iyyah.
Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengilhamkan kepada mereka dalam keadaan kita ada kecanggihan begini. Ya'juj dan Ma'juj ini tadi tidak diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada kepandaian, buat tangga, buat peralatan mudah untuk mengorek dan memusnahkan. Wala'allahum hawalu wa lam yaqdiru li'uluwi saddi wa malasatihi. Mungkin juga disebutkan di sini dalam ulasan, mereka berusaha untuk memanjat tapi tak mampu, dan mereka berusaha untuk menembus tapi kerana begitu tebal, begitu kukuh, maka belumlah lagi mereka berjaya. Yang ketiga, lam yufiqhumul qaul insyaallah hatta yaji al-waqtul mahdud wa taqarru bil qiyam. Kenapa tak sedari dulu mereka sebut insyaallah? Bab hadis ni ada sebut, ada nanti at the end orang sebut insyaallah. Dengan sebut insyaallah itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tomorrow mereka berjaya memusnahkan. Jadi disebut di sini Allah Subhanahu wa taala belum memberikan, yuwaffiq ni maknanya memberikan taufik kepada mereka, memberikan kekuatan. Kita ni yang boleh kita berzikir, berwirid, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, adanya taufik, adanya kekuatan untuk berbuat taat. Apakah susahnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagi orang seperti Abu Talib, paman Nabi, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada taufik. Itu tadi, maka tidak berlaku. Jadi disebutkan di sini belumlah lagi mereka itu mendapat taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk menyebut insyaallah. Tapi kalau begitu mereka beriman. Baik. Jadi yang keempat ni disebutkan wa yahtamilu an takuna kalimata insyaallah. Ini untuk ingatan, so that we clear about it. Perkataan insyaallah itu tajri ala lisani dzalikal wali duna an ya'rifa ma'naha. Dan diihtimalkan, dipertimbangkan di sini waktu itu orang yang mengarahkan ini tadi, dia menyebut insyaallah tanpa dia beriman kepadanya. Boleh ke berlaku keadaan itu? Kalau kita pergi ke Lubnan contohlah, dan mereka berbahasa Arab, orang Kristian, dalam lagu dia pun dia sebut insyaallah. Saya pernah dengar lagu masa belajar dulu kan, sebut penyanyi itu, penyanyi itu dia Kristian tapi dia sebut insyaallah, insyaallah, insyaallah dalam lagu dia. Bukan lagu Mahir Zain insyaallah, tapi dia memang Kristian. Begitu tanya, lah memang padri itu bila dia dalam khutbah dia, padri di Lubnan, di Mesir, gereja Koptik, dia akan sebut innal hamdalillah, sebiji macam ni, macam khatib. Dia sebut sungguhnya pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. So we get confused with it. Jadi ulasannya di sini dalam perkiraan dia sebut insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah mentakdirkan untuknya. Cuma dia sebut itu dalam keadaan dia tidak beriman, dan dia menyebutkan itu. Sebagaimana saya pernah ketemu dengan seorang wanita dari Korea, dari Seoul. Dia ucapkan assalamualaikum kepada saya. Dan sebelum saya jawab, saya tanya, are you Muslim? He said no. Then why you say assalamualaikum? Yeah, assalamualaikum is like good morning, selamat pagi, right? Jadi dia dalam fahaman dia sebut assalamualaikum tu means selamat pagi, good morning. Dia begitu. Baik, kita tinggalkan hadis yang pertama ni tadi. Kita lihat hadis seterusnya. Ayatnya jelas dari surah Al-Kahfi. Kemudian nak sebutkan di sini hadis seterusnya, iaitu berkenaan dengan di mana Ya'juj dan Ma'juj. Hadis ini daripada diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Nuwas ibni Sam'an radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yab'atsullahu ya'juj wa ma'juj. Allah Subhanahu wa taala yab'atsu. Tapi yab'atsu di sini bukan yab'atsu macam mengutuskan. Yab'atsu maknanya mengutuskan, bukan mengutuskan rasul. Maknanya mengizinkan untuk Ya'juj dan Ma'juj ni keluar. Wahum min kulli hadabin yansilun, dan mereka itu berjalan dengan begitu pantas dalam jumlah yang begitu ramai. Fayamurru awailuhum ala buhairah Tabariyah. Ada satu tasik nama dia Tabariyah. Dia sempadan Suria, sempadan Syria dan Palestin lah sepatutnya, tapi dikuasai, conquered by Zionis, Israel. Jadi dia lalu di kawasan itu dan dia minum daripada tasik Tabriyah ni. Fayashrabuna ma fiha, dia minum kan jumlah mereka ni begitu ramai. Kemudian sampai kering tasik itu tadi, mereka minum. Dan bila the next kumpulan yang kedua ni tadi lalu, mereka cuma tengok lecak je benda tu, sebab air dah kering. Lalu mereka menyatakan, laqad kana bihadhihi marratan ma, ini nampaknya macam ada air, kata kumpulan kedua daripada Ya'juj dan Ma'juj ini tadi. Baik. Summa yasiruna hatta yantahu ila Jabalil Khamar. Mereka ni mengejar manusia, termasuk manusia yang beriman, yang diketuai oleh Nabi Isa alaihi salatu wasalam pada ketika itu. Wa huwa Jabalu Baitul Maqdis, iaitu gunung berhampiran dengan Baitul Maqdis. Maka di situlah Nabi Isa dan orang-orang yang beriman, para pengikutnya terkepung. Fa yaquluna laqad qatalna man fil ardi. Sementara mereka berjaya melakukan kerosakan di muka bumi ini, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata, kita dah bunuh orang yang di muka bumi. Seronok mereka. Mereka rasa satu keseronokan dapat melihat mayat bergelimpangan, satu hiburan pada mereka, entertainment. Jadi apa kata mereka? Falnaqtul man fis sama, mari kita bunuh pula orang yang di langit. Dia gunakan apa? Dia gunakan anak panah tadi kita dah sebut. Fayarmuna binashabihim ila sama, maka mereka pun melancarkan anak-anak panah mereka ke langit. Fayaruddullahu alaihim nishabahu makhdubatan dima, maknanya anak panah yang dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla balik pada mereka itu turun dalam keadaan darah mengalir. Kemudian wa yusaru Nabiullah Isa wa ashabu, Nabi Isa dan ashabnya, para pengikutnya terkepung. Hatta yakuna ra'su sawri li ahadihim khairan min 100 dinarin li ahadikumul yawm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalah berharganya waktu itu kepala, ambil sebut kepala lembu di sini. Saur ni lembu jantan. Maknanya Nabi nak kata waktu itu betapa berharganya makanan walaupun sedikit. Tonton tengok video macam mana ada dua orang kanak-kanak Syria tu, dia kutip debu-debu tanah yang bercampur dengan roti. Itu ada kan dalam YouTube, boleh tengok kesengsaraan mereka. Jadi nak sebut dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa sengsaranya Nabi Isa dan para pengikutnya pada ketika itu kerana kerosakan, dan mereka pun terkepung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, sampai kalau adalah kepala lembu pada mereka itu lebih berharga daripada 100 dinar yang kalian ada sekarang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan itu. Fayursilullahu alaihimun naghfa. Disebutkan di sini, mereka itu mati bukan mati dengan anak panah atau dengan peluru pandu atau dengan bom nuklear, tapi mereka mati dengan sejenis ulat yang dipanggil an-naghfa. Saya teringat dulu
Muhammad Sa'id Sahaf ni, dia menteri penerangan Iraq sebelum daripada kejatuhan rejim Saddam Hussein. Dengan mengacukan pistol dan bercakap kepada pemberita waktu itu, sebelum Iraq dijatuhkan dalam masa 20 hari. Dalam masa 20 hari itu, sebelum dia lenyap, dia selalu mengacu-ngacukan begitu, sanadbahul aluj, dia kata. Kita tengok dalam kamus moden tak jumpa perkataan aluj yang dia sebutkan. Maknanya dia kata kami akan menyembelih aluj, iaitu yang dimaksudkan Amerika dan sekutunya. Aluj ni ialah sejenis ulat, ulat yang dia ulat ni pelik lah, dan dia ulat ni bila dia terkena badan manusia, dia membawa maut. Itu aluj. Jadi Nabi SAW sebut perkataan naghfah. Naghfah ni sejenis ulat. Saya tengok, naghfah fil asli dudun yakunu fi anufil ibil wal ghanam fayaqtuluha. Dia asalnya perkataan naghfah ni sejenis ulat yang dia masuk ke dalam hidung unta dan dia membawa maut. Begitu. Wa sawfa yursilullahu ala riqabi ya'juj wa ma'juj, iaitu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan turunnya ulat-ulat yang bernama naghfah ni tadi, dan memakan tengkuk Ya'juj dan Ma'juj, maka mati mereka dalam keadaan itu. Apakah itu pelik? Apabila kita membaca surah Al-Fil, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tarmihim bihijaratin min sijil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Mungkin orang pelik, macam mana ababil boleh turun ke neraka, kan? Ambil sijil itu tadi, tak terbakar ke kaki ni. Nak pelik apa? Kerana itu adalah tanda kekuasaan the Almighty Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu juga kalau kita fikirkan mana datang ulat. Sebab Nabi SAW menyebutkan perkataan naghfah. Jadi kalau Muhammad Sa'id Sahaf, dia boleh warning waktu itu menggunakan perkataan aluj, ulat itu tadi, maka apa susahnya untuk kita menerima maklumat daripada Nabi SAW tentang kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, kemudian bila mereka mati, mayat mereka bergelimpangan dan mengeluarkan bau yang teramat busuk, teramat menjijikkan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan burung, yang mana bentuknya itu Nabi gambarkan seperti unta yang memiliki dua bonggol. Ada kan unta dua bonggol, begitu. Maka burung-burung inilah yang akan membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj, yang mengeluarkan bau yang teramat jijik ini tadi, membawa ke satu tempat yang tidak disebutkan di sini oleh Nabi SAW. Fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu syaa, iaitu burung ini tadi ambil mayat ni, bawa ke tempat yang di mana yang dikendaki oleh burung ini tadi. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang membersihkan muka bumi ini tadi daripada bau jijik mayat Ya'juj dan Ma'juj. Fayaghsilul ardu hatta yatrukaha kazzalq thumma yuqalu lil ardi, kemudian kerana dah lama tak ada makanan, maka Nabi SAW menyebutkan Allah memerintahkan untuk bumi ini tadi menumbuh. Kalau kita baca cerita Yunus ibn Matta, Nabi Yunus ibn Matta alaihi salatu wassalam, sekian lama dia berada di dalam perut ikan nun, tak tahu ke mana ikan nun bawa dia, ke lautan Hindi ke, lautan Atlantik ke, maknanya begitu lama Nabi Yunus yang bersuara di dalam perut ikan nun dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selalu kita sebutkan, kalau kita rasa ada bisikan kemalasan untuk kita bangun bertahajud pada Allah, untuk kita bermunajat, minta kepada Allah, kita fikir begini saja,
Aku ni Allah izinkan aku tidak dihantar ke dalam perut ikan Nun. Nun jauh di dasar lautan sana, sehingga kemudian aku perlu bermunajat pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, seperti Yunus ibnu Matta yang mendapat ujian yang begitu hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku dari kasur yang empuk ini tadi, maka wahai diri, bangunlah untuk kemudian dapat berwudu, dapat mendirikan salat, dan kemudian sementara menunggu azan as-salatu khairun minan naum, dapat sekian banyaknya mengucapkan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Jadi nak sebut Yunus ibnu Matta dalam riwayat, dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada dia sebut. Itu juga dalam tafsir-tafsir yang lain. Bila diluahkan kembali, dimuntahkan kembali oleh ikan Nun ini tadi, di dalam keadaan lemah gemala, lembik, maka riwayatnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pokok labu yang kemudiannya dimakan oleh Nabi Yunus ibnu Matta. Kalau apa yang saya sebutkan ini tidak proof dari segi periwayatannya, again and again please correct me if I'm wrong. Tapi setakat ini saya tak jumpa, mungkin saya tak jumpa penjelasan yang selain daripada ini. Maknanya nak kata macam mana tepi laut, kita fikir logik lah, macam mana tepi laut boleh tumbuh pokok labu, dan kenapa pokok labu je, kenapa tak tongkat ali? Contohlah ni kan, kenapa tak tongkat ali kuat power, kenapa pokok labu? Kajilah apa ada dalam pokok labu tu, pucuk labu tu, buah labu tu, apa yang ada di situ. Bukan itulah kepentingan kita meneliti, observe tentang mukjizat ilmiah ini tadi, sama ada dari Al-Quran maupun dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbalik kepada cerita selepas kemusnahan, kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj, makanan tak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, in bati thamrataki waradi barakataki, waradi barakataki. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bumi untuk menumbuhkan apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Fa yauma idzin ta'kulul 'asabatu minar rumman. Allah sebut dalam Al-Quran buah delima. Kita sibuk kejar batu delima. Batu delima. Siapa ada batu delima? I pay you. You tell me how much. Kemudian test batu delima tu, kalau masuk dalam air dia jadi merah, ini batu delima. Batu delima yang kita kejar. Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu kenapa batu delima, tapi yang penting buah delima Allah sebutkan. Dan begitulah Allah mengarahkan tumbuhnya pohon delima dengan buahnya, dan itulah menjadi makanan kepada manusia yang ada, yang tinggal pada ketika itu, untuk meneruskan kehidupan. Baik. Hatta kemudian إذ بعث الله ريحا طيبة فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة. Maknanya ini sudah semakin hampir pada kiamat, iaitu Allah Subhanahu wa taala akhirnya dalam keadaan mereka begitu, Allah mengutuskan mengarahkan angin, rihan taibah ni angin yang baik, untuk dengan angin, bersama dengan datangnya angin ini tadi Allah matikan datangnya Israel untuk mencabut nyawa golongan yang beriman. Yang tinggal selepas itu adalah mereka yang melakukan kejahatan dan kerosakan di atas muka bumi, dan kiamat berlaku dengan dalam keadaan tanpa ada seorang pun yang beriman tinggal lagi, dan yang menyaksikan berlakunya zalzalah ini tadi adalah golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada gambar anak panah bersama dengan busur dia. Bukan nak suruh kita semua jadi Robin Hood, but then kita tunjuklah kat Panasonic ni, mana tahu keluar siaran kan, sampai ke White House ke. Jadi tak adalah senang-senang dia kata saya militant. No, I'm not militant. I'm a Muslim yang memperjuangkan
yang memperjuangkan the understanding of what mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan tunjuk gambar anak panah ini, inilah dia, yang busur tu dipanggil qausun, dan kemudian anak panah tu dipanggil sahmun, plural dia siham. Begitu. Inilah senjata yang digunakan oleh Ya'juj dan Ma'juj yang pada ketika itu. Jadi Nabi SAW pun menggalakkan para sahabatnya untuk mendidik anak-anaknya agar belajar memanah, tanpa menafikan kepentingan to develop persenjataan yang lain. But again, Nabi SAW menyebutkan perkara ini dan mengaitkannya dengan penjelasan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Baik. Kemudian ada satu hadis dulu, saya sebut dulu, tapi hadis ni hadis yang dhaif, sangat dhaif, sangat lemah. Dia mengaitkan cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj ni, telinga dia besar, begitu. Saya sekadar menyebut, disebutkan oleh Al-Imam Al-Haythami dan begitu juga Al-Imam At-Tabrani, dan Imam Yahya bin Sa'id Al-Attar menyatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Maknanya bila kita jumpa hadis yang sahih, dan dia tidak bertepatan dengan hadis yang lemah ini tadi, maka tinggalkanlah yang lemah itu tadi. Jangan kita mempertahankan benda yang lemah, kerana ini something to do with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dia khawatiri hadis-hadis yang lemah ini tadi, dia sampai kepada hadis yang maudhu', hadis yang direka, yang tidak pun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab Nabi dah bagi warning, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dengan sengaja berdusta padaku, aku tak sebut tapi dia kata aku sebut, qala Rasulullah, maka hendaklah dia menempah tiket dalam neraka. Sengaja dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau anak kita dia tulis dalam form untuk cita-cita dia nak ambil bahagian apa? Ambil bahagian kajian hadis, masya-Allah, tabarakallah. Itu satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan saja untuk anak kita, bahkan untuk kita. Kerana dia kaji apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membezakan betul ke Nabi cakap, ataupun sebaliknya ada pemalsuan, sebagaimana yang selalu berlaku di kalangan golongan Syiah. Baik. Selepas itu ada sedikit di sini, hal saddu li dzil qarnain alaqah bisuwar as-sin al-'azim. Adakah ada hubungannya tembok Cina itu dengan benteng Dzulqarnain? Jadi dia terus jawab dalam bentuk perbezaan. Yang pertama, anna sadda banahu Dzulqarnain li saddi hujumi Ya'juj wa Ma'juj. Yang pertama dia kata Dzulqarnain bina benteng tadi, tembok itu untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Wasuru banahu abatir as-siniyin li himayati mamlakatihim. Manakala tembok Cina itu dibina oleh dinasti-dinasti mereka, saya tak ingat dinasti apa, untuk mempertahankan dinasti mereka, bukan untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj. So we cannot simply say, oh ini mungkin, bukan. Yang kedua, anna mawad as-saddil madhkurati fil ayatil hadid wan nahas, bahawa bahan yang digunakan untuk membina benteng tembok Dzulqarnain ni tadi adalah campuran besi dan tembaga, manakala tembok Cina itu adalah batu-batu yang digunakan. Baik, yang ketiga, saddu Ya'juj wa Ma'juj mabna baina jabalaini yasuddul fathah bainahuma wa huwa al-mamarrul wahid. Adapun benteng Dzulqarnain ni di antara dua gunung. Dia buat benteng yang begitu untuk menghalang. Dia tak ada laluan yang lain. Dia bukan ada pintu utara, pintu selatan, tak ada. Itulah satu-satunya pintu. Jadi itu manakala fa huwa saddun ala qumamil jibal, manakala tembok Cina tu dia di atas puncak bukit, dan dia ada
dia ada laluan-laluan dia. Dan yang keempat, saddu Ya'juj wa Ma'juj la yumkinu ihtiraquhu illa idza syaa Allah fi akhir zaman. Dia kata tembok benteng Ya'juj dan Ma'juj ni tak mungkin dimusnahkan sehinggalah ke akhir zaman, sebagaimana yang telah pun ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita tahu tembok Cina sudah pun pernah ditembusi sebelum ini. Baik. Soalan seterusnya, limadha lam taktashif al-aqmar as-sinaiyah sadda Ya'juj wa Ma'juj? Kenapa satelit tidak dapat mengesan benteng atau tembok yang dibina oleh Ya'juj dan Ma'juj? Baik, sini kita baca huraian dia. Ma'rifatu jami'i biqa'il ardi wal ihatati bima fihima min al makhluqat la yaqdiru 'alayha illa Allah 'azza wa jalla. Ma'rifah ni maknanya pengetahuan berkenaan dengan semua maklumat berkenaan dengan muka bumi, berkenaan dengan alam semesta. Kita sebut kita ni dalam Milky Way, galaksi Bima Sakti, dengan jumlah planet yang sekian. Kemudian ada galaksi lagi. Adakah sebelum ini dapat digambarkan sebegitu rupa sehingga orang seperti Galileo dan yang sewaktu dengannya pada ketika itu dihukum mati, dibakar hidup-hidup kerana dia menyatakan bahawa bumi ini bulat, sphere bentuk dia. Padahal gereja pada ketika itu, sebelum revolusi Perancis, gereja pada ketika itu telah menetapkan bahawa bumi ini rata. Jadi jangan ada sesiapa yang mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh gereja pada ketika itu. Maknanya manusia pada ketika itu belum sampai kepada ma'rifah, pengetahuan berkenaan dengan itu. Jadi nak sebut apa kaitannya? Alladhi ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala ni maha meliputi pengetahuan. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah setiap daun yang jatuh ke muka bumi itu melainkan Allah maha mengetahui pukul berapa dia jatuh, berapa detiknya, dan dia jatuh tu macam mana. Ada kita tahu berkenaan dengan itu? Ada tak? Mungkin belum ada peralatan. Mungkin kalau ikut slang Peraknya, tak ada khoja, cari khoja. Nak buat apa? Cipta alat, letak alat tu di setiap pokok, so boleh sukat. Boleh kira berapa banyak daun jatuh pada hari itu, dan tepat spesifik pukul berapa daun tu jatuh. Untuk apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tadi, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tak ada satu daun pun yang gugur daripada pepohonan di muka bumi ini melainkan Allah maha mengetahui berkenaan dengan, nak menunjukkan Allah itu maha meliputi ilmu pengetahuan. Begitu juga tentang penciptaan satelit dan peralatan teknologi yang lain-lain. Macam mana mungkin tak boleh kaji? Kalau betul ada Ya'juj dan Ma'juj, bagi golongan free thinkers, kalau betul ada, we have satellite in Marsat. Haji last time talk to me about dimension, X dimension. So where is it? Kalau betul, kita boleh kesan 3D, 4D, XD. Now where is it? Kalau begitu, so again and again dia sebut di sini, au ja'ala bainahum wa bainan nasi asya' tamna'u min al-wusul ilaihim kama hasala li bani Israil hina daraballahu alaihim at-tih. Jadi di sini pengarang mengaitkan tentang cerita Bani Israel yang tersesat selama 40 tahun. Bukan 4 hari, 40 tahun dia pusing-pusing situ, tak dapat keluar daripada padang pasir di Sinai itu tadi. Bukannya besar sangat pun. Kalaupun mereka terlalu jauh tersasar, setahun tu dah boleh keluar.
tapi kerana kedegilan dan kesombongan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tih. Tih ni bukan tih. Tih ni maknanya tersesat, tak jumpa jalan keluar selama 40 tahun. Allah menghukum mereka. Jadi wallahu a'lam, mungkin belum ada lagi teknologi yang terbaik untuk satelit ni tadi dapat zoom detect where is Ya'juj dan Ma'juj. Begitu. Baik. Jadi penutup kepada penjelasan berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Qala al-Qadhi Iyad, al-Imam al-Qadhi Iyad menyatakan, al-hadithul waridatu fi Ya'juj wa Ma'juj, iaitu menghuraikan tentang hadis-hadis yang waridah, hadis-hadis yang diperakui sahih, yang membantu kita untuk memahami Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun bukan kerja kita untuk menimbulkan fear kepada orang ramai bahawa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, maka mari kita buat benteng rumah yang kukuh. Tidak. Wa innama to convey the message, dan untuk meyakinkan manusia bahawa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari segi hukum hakamnya, dari segi hududnya, dari segi mukjizat ilmiahnya, bahkan atau hatta dari segi maklumat berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj ni mesti diimani 100%. Cuma bagaimana kita meyakinkan manusia, convince people, dan memahamkan diri kita sendiri, yang inilah yang kita buat kajian ilmiah. Selain daripada kita memperakui kecanggihan teknologi satelit, dalam masa yang sama kita juga memperakui apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun waktunya belum tiba. Ini soal keimanan, keyakinan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi al-akhbar ala haqiqatiha, kata al-Imam Al-Qadhi Iyad, perkhabaran-perkhabaran ini pada hakikatnya yajibul iman biha, mewajibkan untuk kita beriman pada. Lianna khuruj Ya'juj wa Ma'juj min alamatis sa'ah, kerana keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah merupakan salah satu daripada tanda-tanda terakhir akan berlakunya kiamat. وقد ورد في خبرهم أنه لا قدرة لأحد على قتالهم من كثرتهم, dan telah disebutkan dalam hadis-hadis ini bahawa tak ada kekuatan bagi sesiapa yang ada di kalangan manusia pada ketika itu untuk membunuh mereka kerana terlalu ramainya mereka. Orang Jawa sebut saking, maknanya begitu ramainya mereka. Wa annahum yahsuruna Nabiyallahi Isa alaihi salam, sehingga mereka ni berjaya mengepung, menjadikan Nabi Isa dan orang-orang yang beriman, para pengikutnya ketika itu terkepung. Baik, kemudian fayad'u alaihim fayuhlikuhumullahu ajma'in bin naghfi, dan kemudian penjelasan hadis tadilah, Nabi Isa dan orang-orang yang beriman semuanya berdoa kepada Allah, minta perlindungan, dan akhirnya Allah melindungi mereka dengan menghantarkan dud, iaitu ulat yang dinamakan naghf pada tengkuk-tengkuk mereka, dan dengan itu musnahlah mereka dengan keizinan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayu'dhuna al-ardha wal mu'minuna bi natinihim fayad'u Isa wa ashabahu rabbahum fayursilullahu tayran fatahmiluhum haitsu syaa Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan dengan itu disebutkan semula hadis ini, kata al-Imam Al-Qadhi Iyad, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan pula burung yang bentuknya kalau dilihat dari jauh seperti unta yang memiliki dua bonggol, mungkin kerana dia besar. Tak tahulah Garuda tu bersama mana. Saya tanya orang Indonesia, Garuda tu ada ke tak ada? Dia kata bohong, tu cuma sebagai lambang aje lah. Kalau ada Garuda tu besar lah maknanya, kan? Baik. Fayursilullahu alaihim taran fatahmiluhum haitsu syaa Allah, dan
mereka inilah, iaitu burung-burung ini tadi yang akan mengangkut mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj, dan kemudian Allah membersihkan semula bumi ini dengan menurunkan hujan. Baik, soalan terakhir di sini, hal yajibu 'alal muslimina qitalahu? Adakah wajib? Jadi cakap pasal jihad kan? Jihad ni berkelangsungan sampai ke hari kiamat. Adakah wajib bagi orang-orang Islam pada ketika itu memerangi mereka? Jawabannya la, tidak. Kenapa tidak? Lima taqaddama min qissati Isa alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang kisah Nabi Isa. Nabi Isa bukan mengarahkan orang-orang yang beriman pada ketika itu melancarkan serangan, counter attack kepada Ya'juj dan Ma'juj, tapi lari menyelamatkan diri. Wa anna Allah azza wa jalla qala li Isa, baik, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada Nabi Isa, apa arahannya? Inni qad bu'istu ibadan li la yadani li ahadihim biqitalihim faharriz ibadi ila at-tur. Ini hadis dalam sahih Muslim, menunjukkan pada ketika itu perintah jihad melawan Ya'juj dan Ma'juj adalah tidak wajib. So kalau kita simply say bahawa Benjamin Netanyahu tu Ya'juj dan Ma'juj kerana kejahatan dia, kalau ambil sini, tak wajib lawan tu Benjamin Netanyahu and the gang Freemason Illuminati. Tidak begitu. Perintah jihad pada ketika ini digantung kerana jumlah Ya'juj dan Ma'juj ini terlalu ramai, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahawa kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj itu bukan dengan mata pedang, bukan dengan anak-anak panah yang dilancarkan oleh orang-orang Islam, tapi dengan ulat. Sebagaimana jihad Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berhadapan dengan Namrud, iaitu jihad dengan lisan, dengan hujjah, berhadapan dengan Namrud yang akhirnya Namrud itu mati dengan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan ba'udah, nyamuk. Begitu juga di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Isa. Lagi rujukannya dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inni qad ba'astu ibad, sungguhnya aku telah mengutuskan kumpulan manusia, la yadani li ahadin biqitalihim, tak seorang pun yang ada kemampuan untuk memerangi mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa pada ketika itu, faharriz ibadi ila tur, maka bawalah, selamatkan semua hamba-hambaku yang beriman ini, bawa mereka ke Tur, bawa mereka ke gunung yang disebutkan itu tadi. Jadi begitulah tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, yang telah pun kita mulakan perbincangannya tempoh hari, menunjukkan di sini bahawa apa yang dinyatakan di dalam surah Al-Kahfi berkenaan dengan Zulqarnain bukan hanya kisah silam yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan untuk Nabi ceritakan kepada para sahabat, dan kemudian kita bacanya dalam bentuk ibadah, kita bertilawah, membaca surah Al-Kahfi dan kisah berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, bukan sekadar untuk kita mendapat pahala ibadah membaca ayat-ayatnya, wa innama tugas kita untuk convey the message dan convince people, how we make them understand berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga dengan itu mereka yakin, mereka beriman kepada setiap ayat, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran. Dan bila kita jelaskan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan the chronology itu, makin meyakinkan manusia bahawa Muhammad is the messenger of Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dapat kita tunaikan upah yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tunaikan. Apa dia? Balighu anni walau ayat. Kita dapat ayat
cerita berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, sampaikan, masukkan ke dalam apa jugalah wasilah perantaraan, masuk dalam Facebook. Mungkin boleh masuk dalam Facebook, sampai Facebook tu pada Presiden Barack Hussein Obama, kot dia baca tu Ya'juj dan Ma'juj, dan sehingga dengan itu mudah-mudahan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, seperti berkatnya nama Hussein yang ada pada Barack Hussein Obama itu tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hidayah buat semua. Jadi selamat menyampaikan mesej dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mohon ampun dan maaf ada terlanjur perkataan. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.